الله وبركاته. الحمد لله الذي أعاننا على صيام رمضان وقيامه إيمانا واحتسابا. اللهم اغفر لنا ما تقدم من ذنوبنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. Ikhwan, akhwat sidang saimin yang kepada bersama-sama kita untuk mendarasahkan ayat-ayat Allah sebanyak lebih kurang 120 ayat lebih. Atau tak apa siapa mana sekitar 120 ayat daripada sebahagiannya suratul A'raf, mulai daripada ayat yang ke-88 hingga sampai kepada masuk hingga sampai pada akhir surah, kemudian masuk suratul Anfal sebanyak 20 ayat insya-Allah taala. Mudah-mudahan kita akan bersama-sama dengan ayat secara benar-benar tadabbur yang membawa kejayaan dalam hidup kita dengan sebenar-benarnya insya-Allah taala. Mudah-mudahan 40 ayat suratul Anfal, 40 ayat dan suratul Al-A'raf sekitar 80 ayat, tak apa siapa mana. Insya-Allah taala. Marilah kita mula membacanya daripada awal juzuk insya-Allah yang ke-9 insya-Allah pada malam ni, malam ke-9 dah kita ni. InsyaAllah ta'ala ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qala al-mala'u alladhina istakbaru min qaumihi lanukhrijannaka ya Syu'aib لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا قال أولو كنا كارهين قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا وسع ربنا كل شيء علما على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. Alhamdulillah, dua keratan ayat Allah daripada awal juzuk. Sebenarnya juzuk ni berada di pertengahan perjuangan Nabi Syuaib dengan kaumnya alaihi salam, di mana ayat mula daripada ayat 83, 85 lagi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ila madyana akhahum syuaiba qala ya qaumi i'budullaha ma lakum min ilahin ghairuh قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم
ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين. Ini mula ayat mengenai dengan Nabi Syuaib. Nabi Syuaib ni di Madian. Dalam Quran apa ayat? Nah, wa ila Madyana akhahum Syuaiba. Dan kepada penduduk Madian kami utuskan saudara mereka namanya Syuaib, Nabi. Ya. Ia berkata, wahai kaumku, sembahlah kamu akan Allah, sebenarnya tidak ada Tuhan bagi kamu selain padanya. Sesungguhnya telah datang kepada kamu keterangan yang nyata dari Tuhan kamu. Oleh itu sempurnakanlah sukatan dan timbangan. Dan janganlah kamu kurangkan bagi mereka akan benda-benda yang menjadikan haknya. Kurang sukatan ke, kurang timbangan ke, hak dia. Jangan dah ambil hak dia. Walau sikit pun tak boleh. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi sesudah Allah menjadikan makmur teratur dengan sebaik-baiknya. Yang demikian itu lebih baik bagi kamu jika betul kamu tu orang beriman. Lepas tu ayat sakut pak dengan dakwah, isi dakwah lagi lah. Nah, isi dakwah kepada puak-puak Nabi Syuaib lagi. Sebahagiannya beriman, sebahagian tak beriman. Maka berkatalah oleh puak-puak orang ramai yang takabur daripada kaum Syuaib ni, main kerah dengan Syuaib. Dia katakan, sesungguhnya kami akan mengusirmu, makna menghalaumu keluar daripada kampung kami, wahai Syuaib, dan orang-orang beriman yang menjadi pengikut-pengikutmu dari negeri kami ini. Pesan keras pasal mau jahiliah ni sampai hari ni tak ada lagi. Jahiliah kok kapal-kapal tak tetang pegangnya tu nenek moyang zaman dulu oleh ketua-ketua dia agak muka Maulana Ahmad orang selalu hak ni bakar jahiliah yang zaman-zaman dah. Nah, zaman Nabi Syuaib bakar jahiliah lah ni nah. Siapa pesen Ahmad orang yang beriman pada Allah daripada kapal itu adalah bakar jahiliah. Ingat baik-baik dah. Orang debat, tok peneh, tok gapo. Jangan buatlah tu, kerana itu adalah satu keturunan syaitan jahiliah dulu lagi. Bukan benda baru, tak ada maju apa lihat tu. Semula-muda benda dan sejahat-jahat benda. Jangan, kalau ada orang tak supang kita sikit-sikit, jangan dah Ahmad tu baik kapung. Nah, kita pakak nasihat dia ataupun fikir hak dia kata, boleh dia betul dia kata. Hak kita tak betul. Nah, ada satu rahmat pada kita dah lah dia mari itu. Dia tak turut kita pada setengah perkara yang tak ada wajib turut setengah perkara tu. Kita tak mesti kena duk turut semua perkara. Dan kita kena tengok katik boleh hadir dia betul. Pakak-pakak kita mikir luah-luah lah, jangan mikir pasal spek-spek. Itu dah. Orang zaman Nabi Syuaib Ahmad Nabi Syuaib. Ataupun ya temu berpindah pada agama kami semula, klik pada agama kami semula. Mana klik pada paham kami hak pasal gorak-gorak karak yang dulu. Ada mana pembaharuan ni tak boleh. Ni jaga molek-molek. Sedangkan Islam ni setiap 100 tahun ada tajdid. Mana kata 1400 tahun dah ada tajdid. Ya buruk ya buruk. 100 tahun tu buruk sekali. Ada ulama mari sejuk untuk nak baru agama tu. Tajdid amri ummati hadzal din. Tajdid ni di antara benda wajib. Kerana yang syaitan hidup pisah tarah tenda kesok setahun tu berapa eci daripada siratal mustaqim hak zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jalan sungguh. Lalu tu orang ulama-ulama hak ada jiwa kerah tu mari kesok klik semula kepada jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang panggil tajdid. Kalau kita orang Islam tak terima tajdid, teruk tak boleh. Itu adalah sunnatullah tajdid ni. Nah, jadi hak ni tajdid dengan bukan tajdid dah ni Nabi mari awal-awal selalu dah. Dah. Qala Nabi Syuaib jawab, adakah kamu hendak melakukan yang demikian sekalipun kami tidak menyukainya? Kami paksa nak suruh kami klik semula, tak boleh. Tak betul lah tu. Qad iftaraina 'ala Allahi kadhiba, sesungguhnya bermaknanya kami berdusta terhadap Allah lah. Kami dusta terhadap Allah, tak boleh.
Nah, in udna fi millatikum ba'da idh najjana Allah minha. Jika kami berpindah kelik kepada agamamu sesudah Allah selamatkan kami daripadanya, dulu kami sepamung lah. Apabila Allah bakah kami dengan wahyu dia tu baik mai duduk tengah sinar, tengah cahaya ni, kalau kami klik masuk lagi gelap semula, kami ni bangga Allah lah. Dan tidaklah harus kami berpindah kepadanya sama sekali, tak boleh. Nah, kecuali apa dia Tuhan, kecuali jika Allah Tuhan kami menghendakinya. Allah salamah dah daripada sesat. Kalau Tuhan nak sesat juga kami memang. Mana ia kait dengan Tuhan juga. Wasi'a rabbuna kulla syai'in ilma. Sesungguhnya pengetahuan Tuhan kami itu meliputi akan tiap-tiap sesuatu. 'Ala Allahi tawakkalna. Kepada Allah jualah kami bertawakal, bukan kepada mung dak. Tak saya turut mung, tawakal pada Allah. Wahai Tuhan kami, hukumkanlah di antara kami dan kaum kami dengan kebenaran, keadilan, kerana engkau jualah sebaik-baik hakim. Ni doa saya duk bawa ayat di mula saya kerja Islam, duk bawa dengan doa ni lah. Doa pembukaan jalan panggil. Tuhan buka jalan betul. Tuhan kerasing di antara kita dengan orang yang tak erti kita. Nah, kita repot kepada Allah. Kita ringan kepada Allah. 'Ala Allahi tawakkalna, Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Dia Allah mai cakap senang. Kakak orang ni klik faham, kakak ni faham. Kakak duk buka jalan. Alhamdulillah kita kerja klik rumah ni. Nah, 40 tahun lebih dah. Nah, maaf. Dekat-dekat 40 tahun, bukan 40 tahun lebih. Nah, dekat-dekat 40 tahun dah klik mari. Alhamdulillah duk terbuka semua ajaran Allah. Kakak duk terbuka dulu kat teruk. Seolah-olah tak ada lubang nak nyawa langsung saya klik mula-mula. Walillahilhamd hari ni terbuka luah. Pakat api hijab belaka dah supaya kita jalan dengan ajaran Allah yang kita harap semoga itu adalah betul kerana kita perlu kepada al-haqq. Nah, Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi, kita nak. Bukan bil quwwati al-madiyah. Nah, wak pedai, wak gapo nak catah dia mah dak. Wak ari hujah yang benar, royak dengan cara lemah-lemah, guna hikmah dalam perjalanan dakwah, insya-Allah Tuhan buka. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Inilah doa Nabi Syuaib saya ambil ni. Saya dah berdoa doa ni di masa lama dah. 30-40 tahun dah berdoa ni. Walillahilhamd. Allah Taala buka pada dia dakwah kita, walillahilhamd. Sama ada orang Islam sendiri maupun orang bukan Islam pun terbuka dakwah kepada assalam, dinul Islam, dinus salam, rahmatan lil alamin. Nah, serta sesama Islam adalah ummatan wahidah, tidak cuba nak comti orang tu, comti orang ni. Kita cuba pakat baik, jangan pakat kelahi. Tak ada ajaran Al-Quran suruh pakat kelahi, mereka ajaran syaitan sahaja. Jangan buat puak, semua tu adalah ajaran syaitan. Kita buat jadi, nah, kalau kita tak betul, dia ada membaiki. Kalau dia tak betul, kita pakat baiki dalam suasana kita pakat kasih mesra. Jangan pakat balah kelahi, maki tuduh kau ni adalah satu ajaran syaitan, bukan ajaran Allah. Nah, insya-Allah taala bil hikmah atau ajaran Allah taala dah. Kita jangan bil adawah, kita kena bil da'wah wa bil hikmah, jangan bil adawati wasyaitan. Auzubillahi minasyaitanir rajim. Pakat-pakat gitu belaka dah. Orang mengaji sikit-sikit tu pada jadi sangat hak mengaji juga. Hak tak mengaji ya tak reti apa ya turut orang ya. Tersia pada hak tak mengaji tu, kadang-kadang dia turut secara buta, secara tuli. Nauzubillahi min dzalik. Maka jangan turut orang dengan buta tuli, kerana itu bukan ajaran Allah. Ajaran Allah suruh ittiba'. Ittiba' ni makna kata turut dengan ada alasan yang jelas, puas hati. Agama-agama ni kena bahasa puas hati, kena yakin dengan betulnya, insya-Allah taala ya. Itulah ajaran Syuaib, dan banyak lagi. Sampai akhirnya Allah Taala turun gempa bombing, nah mati
bergelempangan tersungkur di tempat masing-masing. Itulah asalnya orang mengikut Nabi Syuaib. Dia bila menetak dengan siapa, Allah Ta'ala kata di akhirnya, wa ma arsalna fi qaryatin min nabiyyin illa akhadna ahlaha bil ba'sa'i wad dharra'i la'allahum yadharra'un. Ayat 98 94 dah. Maksudnya, dan Tuhan berfirman, kami tidak mengutuskan dalam sesebuah negeri seorang nabi yang didustakan oleh penduduknya. Bakak-bakik bahaung, menata menerak gih. Melainkan kami timpakan mereka dengan kesusahan, kesepitan hidup dan penderitaan penyakit seperti Covid. Corona ya. Penyakit corona ni mari ni kerana banyak orang menetai dalam dunia ni akan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Lalu tu turun mari. Supaya mereka tunduk merendah diri, insaf dan tidak berlaku sombong takabur dengan Allah yang dekat dengan hamba-hamba dia. Tapi hamba dia tu tak endah. Tak ada berasa penting dengan Allah Ta'ala dekat dengan hamba dia. La ilaha illallah. Kemudian Allah Ta'ala setelah mereka juga lepas pada insaf yatadarra'un tu, summa baddalna makana sayyi'atil hasanah. Aning corona kita insya-Allah, setelah mereka tidak juga insaf, kami gantikan kesusahan itu dengan kesenangan hingga mereka kembali biak serta senang linek. La ilaha illallah. Dan berkata dengan angkuhnya, sesungguhnya nenek moyang kita juga pernah merasai kesusahan dan kesenangan sebagaimana kita rasa. Tapi lalu kami timpakan mereka dengan azab seksa secara mengejut, sedangkan mereka tidak menyadarinya. Ni dia panggil apa dia panggil Ra'laq yang kedua ada kalau kita kaca-kaca lagi Allah Ta'ala wa'isni, lepas tu kita kaca lagi, dia hari turun satu azab yang baghtatan wahum la yash'urun. Boleh jadi corona ni dah ayat keluar ni, wallahu alam. Allah Ta'ala kata, walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ardi walakin kazzabu faqadnahum bima kanu yaksibun. Ayat 90 ni. Dan Tuhan berfirman lagi, bukan Nabi kecak dah, Tuhan kecak sendiri dah. Kalau sekiranya penduduk negeri itu beriman serta bertakwa kepada Allah, tentu kami akan membuka kepada mereka pintu-pintu rezeki, pintu-pintu pemberian, pengurniaan yang melimpah-limpah berkatnya. Minta takut pada Allah. Rahmat Allah, nikmat Allah banyak meluah. Tapi Allah Ta'ala kadang-kadang dia pegang kerana nak serik sikit. La ilaha illallah. Berkat dari mana? Dari langit dan bumi. Rezeki langit, rezeki tu baik daripada bumi. Termasuk bumi itu laut-laut. Tetapi mereka mendustakan Rasul kami. Tak ada arah lah. Tidak tu kami nak buka rahmat Allah itu. Lalu kami timpa mereka dengan azab seksa disebabkan apa yang mereka telah usahakan. Turun seksa, turunkan seksa. Bala gitu, bala gini. Lah ni mati tu banyak ratus ribu dah mati lah ni. Hak sakit tu banyak juta dah hak sakit. Don penyakit corona mati ratus-ratus ribu dalam masa 2-3 bulan dengan hanya penyakit ni sahaja. Hak mati penyakit lain tak kira. La ilaha illallah. Itulah ajaran Allah dah. Umat Islam sendiri, kapal mana ada takut pada Allah, gunakan takwa sebagai asas berihan kapal, insya-Allah kapal tu Tuhan buka rezeki luah. Negeri mana yang takut pada Allah, negeri mana yang beriman dan takut pada Allah. Bukan beriman saja kapal tu, tak ada takut pada Allah. Buat maksiat penuh negeri, na'udzubillah min dzalik. Tu Tuhan tu balak. Na'udzubillah min dzalik. Bak setengah negeri dulu tu molek belakang ni pakat main becok gapa, lah ni Allah Taala turun bala kuat kepada negeri-negeri seperti itu. Oleh itu maka kita takutlah pada Allah. Allah Taala kuasa mengatur alam ni, yudabbirul amra minas sama'i ilal ardi.
secara penuh kuasa dengan tidak ada apa-apa halangan untuk dia nak mengatur alam ni. Maka marilah kita kecek kapung pemimpin kapung. Tilkal qura naqussu 'alaika min anba'iha. Itulah negeri-negeri yang kami binasakan, itu kami cerita sebahagian dari khabar beritanya kepada Muhammad, supaya mu nak insaf, umatmu insaf. Kita umat Muhammad lah ni, pemimpin, nayuk, abata, ketua-ketua terimik, pakatlah supaya beriman kuat, takut pada Allah lah segala pengaturan kita. Pemuda-pemuda takut pada Allah supaya negeri kita selamat daripada bala-bala, ya. Lepas pada tu Allah Ta'ala kecek buku Nabi Musa alaihissalam. La ilaha illallah. Iaitu mulai daripada ayat summa ba'asna min ba'di Musa bi ayatina. Lepas pada tak ni terkecek cerita Nabi Syuaib. Nabi Syuaib belum pada Nabi Musa. Lepas tu Nabi Musa mari, tu gak panjang cerita Nabi Musa belaka sampai kepada ayat yang apa dia? Allah panjangnya. Cerita Nabi Musa alaihissalam 145 pun buat mari lagi. Sampai dekat-dekat dengan akhir surah sakut pak dengan Nabi Musa alaihissalam, hari Sabtu tak hari Sabtu. Masalah semua tu Allah Ta'ala nak akak bukit, nak hatak turun mari atas kepala puak dia. Semua tu dalam ni belakang. Sampai kepada ayat apa dia? Allahu Akbar. Pada ayat yang ke-171. Daripada ayat yang ke-103 dekat 70 ayat cerita Nabi Musa malam ni kita pakat dengar bagaimana Musa dengan Firaun, laknatullahi ala Firaun, dan puak-puak kaki tangan Firaun, dan bagaimana Musa dengan puak Bani Israel sendiri pun teruk benar nyanyo Nabi Musa ni nak kriat dengan sebab puak Bani Israel ni pelang puak dia begitu begininya. La ilaha illallah. Hingga sampai Nabi Musa tu tak nak buat seorang, minta itu hal tak Nabi Harun sebagai rasul, sebagai pucuai rasul, iaitu rasul juga apa rada pucuai. Allah Ta'ala hatta masuk gapa dia Harun seorang lagi, abah dia lah Harun ni, abah Musa. Allah Ta'ala menerima permintaan Nabi Musa supaya Allah dia tak Nabi Harun seorang lagi. Dua orang rasul masa tu. Untuk nak lawan Firaun ni, dua orang rasul, dua kekuatan, dua apa dia sinar. Subhanallah. Akhir sekalinya Allah Ta'ala cerita kepada kita tentang anak ada semua. Auzubillahi minasyaitanirrajim. Wa iz akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa asyhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna an taqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadha ghafilin. Ya Allah, ni satu cerita. Kita kena ayat sakut kita belakang. Ingatlah wahai Muhammad ketika Tuhanmu mengeluarkan zuriat anak-anak ada turun-temurun dari satu masa pada satu masa dari tulang belakang mereka. Zuriat asal itu tulang belakang bapa. Dan ia jadikan mereka saksi terhadap diri mereka sendiri. Sambil ia bertanya dengan firman-Nya, bukankah aku Tuhanmu, hei makhlukku, hei hamba-Ku? Mereka semua menjawab, benar, Engkaulah Tuhan kami. Ni di mula-mula duduk di ala zuriat yang panggil. Tiap-tiap kita ni biasa ngaku dah, bala syahidina belaka dah. Islam pun, kafir pun katanya. Lalu apa dia? Kami menjadi saksi syahidina. Yang demikian supaya kamu tidak berkata pada hari kiamat kelak, sesungguhnya kami adalah lalai, tidak diberi peringatan tentang hakikat tauhid ini. Supaya kami nak kata gitu, inna kunna an hadza ghafilin, tak boleh nak kata gitu dah. An taqulu yaumal qiyamah tu tak boleh, yani alla taqulu yaumal qiyamah. Jangan kiamat esok tak boleh mu nak jadi nak apa? Nak buat hujah ke atas
Allah tak boleh. Allah Ta'ala tanya dah, alastu bi rabbikum, puakmu jawab belaka, qalu bala syahidna. Nah, tapi subhanallah, nyepakat lupa japak gapo benalah tu, la haula wala quwata illa billah. Kemudian Allah Ta'ala kata berat sikit yang ayat ni saya nak baca dengar agak sikit walau berat seterana pun. Ayat 179, auzubillahi minasyaitanir rajim. Walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Allahu akbar. Lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha. Ulaika kal an'am bal hum adall ulaika humul ghafilun. La haula wala quwwata. 179 suratul A'raf. Dan sesungguhnya kami jadikan untuk masuk neraka, untuk jadi kayu bakar api neraka Jahannam, banyak dari jin dan manusia. Allah, takutnya kita, ya Allah, apa hikmat kita tak tahu. La ya'lamuha illallah, hikmat. Yang mempunyai hati tapi tidak mahu memahami dengannya akan ayat-ayat Allah. Ada hati tu, hawi hati, afidah dia ada, tapi tak sepahakan ayat Allah. Kena faham dengan hati, tak boleh faham dengan otak, tak jadi. Dan mempunyai mata yang tidak mahu melihat dengannya akan bukti-bukti dalil-dalil keesaan Allah, dalil akan tauhid Allah ni, tak saya tengok, mata yang ada. Dan mempunyai telinga yang tidak mahu mendengar dengannya ajaran dan nasihat. Saya dengar, ada telinga, ada mata, ada hati. Allah akbar. Allah, mereka seperti menata ternak. Allah ni Tuhan kata, jaga Tuhan nak kacak kah belah ni dengan hamba dia. Jaga temu ayat Quran ni hak Tuhan kacak dengan kah besin. Seperti menata tadi mana. Sepelmu, pekhubat. Bahkan mereka lebih sesak lagi daripada lembu. Lembu tak isap okok. Nah, lebih sesak. Lembu tak isap daktang. Ni kita lebih teruk pada lembu lagi. Lembu tak sing mutu malam-malam, tak terkalu dak apa duduk semaya terawih. Lembu tak buatlah tu lembu. Nah, an'am tak buatlah tu. Manusia ni lebih dahsyat pada lembu lagi. Auzubillah minasyaitan. Lebih bodoh dan lebih jelek kedudukan dia daripada lembu lagi, daripada kambing, daripada binatang-binatang ternak lagi. La ilaha illallah. Bahkan mereka lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang lalai. Orang lalai, orang semaya ya sing mutu, orang duk sepenuh ya kita isak hirup daun ketang. Yalah belaka. Isak rokok, tulis pak pula. Lek tok. Kadang-kadang naik pada tok sampai tok tinggi-tinggi. Tok baba pun ada isak rokok. Jangan isak rokok sama sekali. Jangan. Nasallallahu salamah. La ilaha illallah. Kita tak ada masa nak baca. Kemudian ayat akhir sekali, iaitu ayat 204. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Dan apabila Al-Quran itu dibacakan, maka dengar akan dia. Kena dengar. Nah, serta diam dengan sebulat-bulat ingatan untuk mendengarnya. Dengar tak ada, kena dia pula. Hak ning lah. Nah, tak email baca surah kita tu, setengah mazhab tu, tak ada wajib baca Fatihah. Sebab apa? Sebab kena baca, dengar tak email baca. Fastami'u lahu tu hasu. Nak dengar. Dengar dia, jangan duk baca karut. Ni baca Fatihah jangan. Tu pendapat orang hak kata tak wajib baca Fatihah bagi makmum. Qiraat imam adalah qiraat makmum dah. Hak kata wajib itu susah sikit nak dapat alasan dia. Sebab apa? Dia kata baca celah-celah seketah. Pas ketah tak imam, dia tak ui siapa baca waladhdallin. Siapa ia kena budu kat mula dia baca surah lah. Nah, jadi seketah dia tak penuh. Kalau banyak-banyak seketah jadi batal dah semaya. Lalu tu susah nak timbang benar. Lepas kalau baca celah-celah, timbang baca ayat satu ayat ke satu ayat, jadi nampak tak pernah sabar. Nah, rukun kena duk cari tempat susah kita lalu, tak pernah sabar. Itulah lalu tu sungguh-sungguh banyak katanya ijtihad untuk fiqh yang kata tak kena wajib baca akan Fatihah bagi makmum yang semaya jahri. Sebab kena dengar baca ayat imam akan surah-surah lepas pada dia baca Fatihah. Wa idza quri'al Qur'an
fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Supaya kamu beroleh rahmat. Rahmat dengan Quran, dengar ya, tak ada kena baca, dapat rahmat, Tuhan rahmat. Siapa royak? Tuhan royak. Tuhan pada Quran, Tuhan pada hidup manusia ni royak. Kata wa'lan ini Tuhan rahmat. Tak ingin baca Quran terdengar. Atau luar semaya pun tak apa. InsyaAllah ta'ala. Sekadar itulah, tak ada masuk suratul Anfal. InsyaAllah kita mengaji esok suratul Anfal. Suratul Anfal ni Madaniyah. Dan lebih kurang 40 ayat malam ni kita nak baca suratul Anfal. InsyaAllah ta'ala, surah yang diturun di masa Madinah. Sakut pak dengan masalah Al-Anfal ni makna harta rampasan. Perang, harta rampasan perang. Surah ni surah api sikit lah. Berapi-berapi sikit surah ni. Nasallallahu salamah, mencerita tentang perjuangan Rasulullah SAW dalam bentuk jihad dan qital. Adapun surah-surah lain tu tak ada banyak benda seperti ini. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa ufawwidhu amri ila Allah. Innallaha basirun bil ibad. Afana Allah wa iyyakum min waba'i corona. Allahumma adfa' waba'a corona wa wal bala'i 'anna wa 'an auladina wa dhurriyyatina wa azwajina wa 'an buyutina wa 'anil muslimin wal muslimat wa 'anil ibadi wal bilad innahu qaribun mujib birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.